Pada tahun 2015, saya sempat mengunjungi negara Jordan yang mana pada ketika itu misinya ialah ke kem pelarian Syria yang terletak di Jordan. Dalam kesempatan trip tersebut, saya sempat mengunjungi lokasi yang dikaitkan dengan salah seorang Rasul iaitu Nabi Shu'aib alaihissalam, yang mana kami mengunjungi makam Nabi Shu'aib yang terletak di Wadi Shu'aib. Wadi Shu'aib ini terletak di bumi Syam. Kalau ikutkan peta dunia sekarang, ialah bumi Syam ni ialah Palestin, Syria dan juga Jordan. Pada trip tersebut saya bersama dengan Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri yang mana pada ketika itu masih belum lagi menjawat jawatan sebagai mufti wilayah. Kaum Nabi Shu'aib ini namanya ialah kaum Madian, yang mana Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Shu'aib kepada kaum Madian kerana mereka melakukan dua perkara fasad. Perkara fasad yang pertama ialah mereka mensyirikkan Allah Ta'ala. Namun perkara kedua, perkara fasad yang mereka lakukan ini yang menjadi highlight yang saya ingin kongsikan dalam video ini ialah mereka dikenali sebagai kaum yang melakukan tipu menipu dalam timbangan jual beli. Contohnya lah, pergi ke pasar nak beli buah-buahan. Beli buah kurma lah, kita ambil yang Middle East punya. Takkan tiba-tiba nak beli buah mangga, nak beli buah rambutan kan. Nak beli kurma. Belilah 1 kilo. Mereka tipu dekat timbangan tu, mereka memberatkan timbangan tu. Jadi bila beli, memang kita tengok dekat timbangan tu, memang 1 kilo, confirm 1 kilo. Tapi bila balik, timbang balik, tinggal 800 gram je. Disebabkan kesyirikan mereka kepada Allah Ta'ala dan budaya tipu menipu dalam berniaga mereka ini menebal sangat, sehingga kan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Shu'aib ini tidak terkesan kepada mereka. Bahkan kaum Madian ini mengejek-ngejek Nabi Shu'aib. Ada yang termaktub di dalam surah Al-A'raf ayat 85. Tetapi kaum Madian ini ingkar dengan seruan Nabi Shu'aib dan mereka ni macam tak faham. Dan katanya mereka, kalau bukan kerana Nabi Shu'aib ni mempunyai nasab yang baik yang terus kepada Nabi Ibrahim, dah lama dah Nabi Shu'aib ni kaum Madian nak usir. Sampai suatu masa apabila mereka sudah tidak dapat lagi menerima mesej dakwah yang disampaikan oleh kaum Nabi Shu'aib, maka Allah Ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Mereka didatangkan dengan hawa angin yang panas. Duduk dalam rumah pun rasa panas. Mereka pun cuba keluar. Bila keluar tu, lagi panas. Mereka cuba cari tempat berteduh. Duduk bawah pokok yang rimbun pun panas. Duduk bawah bangunan yang redup pun rasa panas. Maka Allah Ta'ala menghantar kepulan awan hitam. Mereka sangka kepulan awan hitam itu bakal mendatangkan hujan yang menyamankan mereka. Rupa-rupanya Allah Ta'ala menghantar petir dan guruh yang terus menyambar mereka dengan azab yang sangat seksa. Daripada sini, apa yang kita dapat pelajar tentang kisah tipu menipu dalam timbangan ini? Tipu menipu dalam timbangan bukan literally alat timbangan tu, tapi boleh jadi datang dalam pelbagai bentuk. Contohnya, dapat kontrak untuk bina jejantas dengan kos RM60,000 tapi dibuatnya dengan kayu sahaja. Ataupun contoh, majikan membayar gaji pekerja dengan bayaran yang tidak setimpal. Driver taksi yang set meter secara tipu. Harga delivery fee yang mungkin tak masuk akal. Air balang, air balang ni lah sebelum bulan puasa, bila kita beli kita rasa macam harga ni setimpal, minum rasa seronok. Tapi bila masuk bulan puasa dekat pasar-pasar tu, tiba-tiba air balang dengan harga yang sama tapi rasa cair, rasa gula lebih. Belum cerita lagi yang dapat kontrak harga ratus-ratus ribu, lepas tu sub dekat orang A, sub orang B, sub orang C, sub sampai 7-8 layer. Tapi bila dapat kontraktor yang last, dapatlah hasil-hasil kerja yang tidak berkualiti. Apa yang kita perlu buat? Tak ada masalah sebenarnya sebagai berniaga untuk lebihkan sedikit. Anggaplah itu ialah kaedah kita bersedekah. Mungkin kita boleh cuba untuk memberikan kualiti kerja yang lebih baik setimpal dengan bayaran yang dapat. Semoga kisah tipu timbangan yang dilakukan oleh kaum Madian dan kedegilan mereka menerima mesej yang disampaikan oleh Nabi Shu'aib ini mampu untuk kita pelajari dan menjadi pengajaran kepada kita semua.